Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, untuk minggu ni kita masih lagi di bawah tajuk asid dan alkali tapi pada hari ini cikgu nak fokuskan kepada 0.2 tu memberi contoh bahan berasid, beralkali dan neutral berdasarkan perubahan kertas litmus Okey, baik, kita akan tengok kita gunakan selain daripada kertas litmus, kita akan gunakan benda-benda lain untuk uji sifat dia, sifat bahan tersebut sama ada neutral, alkali atau asid. Baik, cuba lihat. Okey, imbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. Masih ingat lagi perkataan sambal? Sambal S A S ni asid. Kalau kertas litmus merah, M ni merah SA ni asid. AS asid. M ni merah. Kalau kertas litmus merah menjadi merah, biru menjadi merah, dia adalah asid. Kalau BAL, B biru, AL alkali. Kalau merah menjadi biru, biru menjadi biru, dia adalah alkali. Boleh ingat perkataan sambal ni Kalau merah-merah, biru-biru, dia tak berubah warna, dia adalah neutral. Faham Baik, cuba tonton video ni Cuba tonton video asid, alkali dan neutral ni. Okay. Dengar dan fahamkan dulu. Terdapat pelbagai bahan. Terdapat pelbagai bahan di sekeliling kita yang penting dalam kehidupan harian. Bahan-bahan ini boleh dikelaskan sebagai asid, alkali atau bahan neutral. Bahan-bahan berasid, beralkali atau neutral boleh dibezakan dengan ujian kertas litmus. Kertas litmus mempunyai dua warna, merah dan biru. Kertas litmus berubah warna mengikut jenis bahan yang digunakan. Apakah perubahan yang boleh kita perhatikan pada kertas litmus? Kertas litmus biru bertukar kepada warna merah di dalam bahan berasid. Kertas litmus merah bertukar kepada warna biru di dalam bahan beralkali. Kertas litmus biru dan merah kekal tidak berubah di dalam bahan neutral. Selain ujian kertas litmus, sifat-sifat asid, alkali dan bahan neutral juga boleh ditentukan dengan rasa dan sentuhan. Contoh-contoh bahan berasid termasuk cuka, sos tomato dan susu segar. Kebanyakan bahan berasid berasa masam dan menyebabkan rasa perit apabila disentuh. Contoh-contoh bahan beralkali termasuk ubat gigi, pencuci pinggan mangkuk dan putih telur. Kebanyakan bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Contoh-contoh bahan neutral termasuk minyak masak, larutan garam dan gula. Bahan neutral boleh berasa manis, masin atau tawar dan licin serta kesat apabila disentuh. Kebanyakan tak semua Baik, ni cikgu buat penerangan dia. Beri contoh bahan berasid, beralkali dan neutral berdasarkan perubahan warna kertas litmus serta menggunakan birya Baik, sifat bahan asid, alkali dan neutral. Ada tiga sifat bahan asid, alkali dan neutral. Okey, bagaimana cara untuk mengenal pasti sifat-sifat bahan selain daripada ujian kertas litmus? Kita dah belajar minggu lepas kertas litmus. Dah belajar formula sambal. Kalau tak ada kertas litmus, awak tak ada kertas litmus, tapi awak nak tahu bahan tu asid, alkali atau neutral. Baik, cara dia. Yang pertama, awak boleh gunakan deria sentuhan ataupun deria rasa. Deria sentuhan ataupun deria rasa. Bahan yang berasid, rasa masam ataupun perit, bukan pahit, perit, masam. Kebanyakan, tak semua kebanyakan bahan berasid dia berasa masam. Dan perit apabila disentuh, ni macam pedih lah kalau kulit awak luka, awak kena air dia,
Awak rasa perit, rasa pedih Baik. Contoh bahan berasid, kita ada cuka, kita ada tomato, kita ada lemon ataupun limau lah. Ni contoh-contoh bahan berasid. Tiga-tiga bahan ni rasa masam. Macam cuka ni, perit, rasa perit. Letak kat hidung pun dah rasa tengik dah. Baik, untuk bahan yang beralkali, bahan beralkali berasa pahit dan licin apabila disentuh. Licin, kita licin. Kalau kita tengok licin ni, pahit ni kita tahulah apa yang pahit kan. Sabun pahit. Licin ni kalau air sabun tu licin. Kita tahu dia adalah alkali. Kita tengok contoh-contoh bahan dia. Okey, sabun, peria pahit. Sawi pahit. Peria pahit. Sabun dia licin. Kita boleh rasa dia licin. Kalau kita ambil sabun tu kita letak kat tangan rasa licin je. Ni sayur-sayur yang pahit lah. Ini adalah bahan-bahan yang beralkali. Baik. Bahan neutral mempunyai rasa tawar, pelbagai rasa. Tawar, manis, masin. Dan ia juga berasa licin dan kesat apabila disentuh. Ada setengah bahan kita tak boleh tahu dia ni alkali ke tidak sebab licin. Jadi kita perlukan dia rasa juga untuk kepastian. Baik, ni contoh-contoh dia: gula, garam, minyak masak. Ini adalah bahan-bahan neutral. Macam tadi dalam video tadi, ubat gigi alkali. Ubat gigi alkali. Okey, ni contoh bahan dia. Kalau kita tengok bahan yang berasid, kalau menggunakan lidah rasa masam, sentuhan dia perit. Kalau alkali, lidah dia rasa pahit, sentuhan dia rasa licin. Kalau neutral, lidah dia rasa tawar, manis dan masin. Tawar, manis, masin. Masam, pahit tidak dan rasa dia licin dan perit. Ini adalah rumusan daripada apa yang kita bincangkan tadi. Ini adalah selain kalau awak tak ada ketal litmus, awak boleh gunakan lidah ataupun sentuhan untuk tahu bahawa bahan tu berasid atau beralkali ataupun neutral. Baik, tetapi awak kena ingat bahawa tidak semua bahan yang berasa masam itu adalah asid. Dan tidak semua bahan yang berasa pahit itu adalah alkali. Tak semua, kan cikgu cakap tadi, kebanyakan bahan yang bersifat asid rasa masam. Bukan semua, kebanyakan. Kebanyakan bahan yang bersifat alkali rasa pahit. Dan kebanyakan bahan yang bersifat neutral, tawar, manis dan masin. Faham Sebagai contoh, cikgu bagi satu contoh. Kopi bukan bersifat alkali. Walaupun dia rasa pahit, tapi dia bersifat asid. Ni contohnya. Kita lihat kopi pahit. Tak. Kopi bukan alkali. Baik, tugasan untuk minggu ni mudah sahaja. Mudah sebelum awak cuti. Okey, lengkapkan latihan halaman 71 sahaja dalam buku aktiviti awak. Awak terangkan jelaskan penyiasatan untuk menguji di bawah menggunakan ketal litmus. Tuliskan pemerhatian kamu di bawah. Okey, kalau sabun. Sabun apa dia? Sabun merah kepada apa? Biru kepada apa? Ini awak kena carilah. Kalau awak tahu, awak terus buat jawapan. Kalau awak tak tahu, awak kena semak balik lah. Semak balik jawapan dia. Kita tak dapat buat amali, tapi yang ni awak boleh tengok dari carian internet ataupun pada buku teks. Buku teks muka surat 106 hingga 108 ada, awak boleh buat rujukan untuk isi tempat kosong ni. Kemudian yang bawah ni berdasarkan keputusan di atas, kelaskan bahan asid, alkali dan neutral. Okey, bahan berasid apa dia? Ambil 2. Alkali apa dia? Ambil 2. Neutral apa dia? Ambil 2. Letak kat sini. Contoh asid
air asam jawa. Contoh. Minyak masak neutral. Apa lagi? Masukkan je dalam tempat kosong ni. Faham Baik, mudah sahaja. Dah siap hantar gambar, cikgu semak dan cikgu rekodkan dalam PBD. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya cikgu. Awak digalakkan untuk lihat video berulang kali supaya awak faham. Kemudian pastikan ingat formula sambal tu. Formula sambal tu untuk menguji sifat bahan menggunakan kertas litmus. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian.